KPM. Didik TV KPM. Getah, jasamu sangat besar. Kamu adalah kurniaan ilahi. Semua umat menggunakan getah. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains Tingkatan 4. Dan bersama kita pada hari ini, terlebih dahulu kita ada juru isyarat kita, juru bahasa isyarat kita iaitu Farazila. Hai Cikgu Farazila. Hai, dan juga bersama kita untuk pembelajaran kita sepanjang hari ini adalah Cikgu Roslan. Hai Cikgu. Hai Cikgu, hai sama Sean. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Sean. Okey Cikgu, apa sebenarnya kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey, so memang dah tak sabar daripada tadi Cikgu. ni. So kita, apa yang kita nak belajar hari ini? Ya. So kita tengok dulu standard pembelajarannya. Okey, so standard pembelajarannya kita akan belajar ada 4 standard pembelajaran. Okey, Yang baik. pertama, menerangkan tentang polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey. Yang kedua, kita ada untuk menerangkan proses pempolimeran penambahan. Ya. Okey. Yang ketiga, berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah. Okey. Okey. Dan yang keempat, menjana idea tentang teknologi terkini berdasarkan getah. So Baik kita Cikgu. ada 4 standard pembelajaran. Ya. Dan kita ada apakah hasil daripada pembelajaran itu. Ya. Okey, pada akhir siaran nanti, murid akan dapat menerangkan dan memperkenalkan istilah penting seperti monomer, Okey. polimer, Ya. pempolimeran, Okey. penyah polimeran Alright. dan pempolimeran penambahan. Okey Cikgu. So, nampak banyak menarik istilah kan? tu kan? Nampak menarik istilah tu Ya, kan? Cikgu. Okey. So kita ada yang kedua. Ya. Murid akan dapat memahami ciri tindakan asid dan alkali terhadap lateks ataupun getah asli Okey. ataupun susu getah. Okey. Melalui satu eksperimen yang kita akan jalankan. Ya Cikgu. Okey. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh penggunaan getah. Getah tervulkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, so kita ada 3 hasil pembelajaran kita hari ini. Okey, macam menarik juga kan Ya. pembelajaran kita. Tapi Cikgu, apa itu polimer Cikgu? So tadi kita duk bincang pasal monomer, polimer kan. So sebenarnya apa itu polimer? Okey, so kita tengok. Okey, polimer ini adalah suatu bahan yang wujud secara semula jadi. Okey. Dia wujud secara semula jadi dan juga ada wujud secara sintetik. Maksudnya daripada semula jadi, kita hasilkan dia jadi sintetik. Okey, ataupun nama lain, kata lain bagi polimer sintetik ini adalah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Okey. Okey. So kita tengok lagi sikit. Ya. Okey, polimer juga dikatakan sebagai satu molekul yang besar berbentuk rantai
yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Baik. Daripada besar terhasil daripada gabungan yang kecil-kecil tadi. Itu nama polimer. Baik. Okey, unit untuk molekul kecil yang membentuk polimer ini dikenali sebagai monomer. Okey. Yang kecil-kecil tadi tu nama dia monomer. Okey, baik. Okey, dan polimer dapat dikelaskan sebagai iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey. Okey, tapi apa tu polimer semula jadi? Okey, kita tengok ya polimer semula jadi. Ya. Okey, kita sedia maklum bahawa polimer semula jadi ni banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Ya. Dalam makanan pun ada polimer semula jadi. Oh, ada. Ada. Kita makan hari-hari kita makan nasi, makan roti. Ya. Okey, yang mengandungi kanji. So, salah satu daripada contoh polimer semula jadi itu adalah kanji. Okey. Monomernya adalah glukosa. Baik. Kita tahu tadi kan monomer tu ada yang kecil-kecil, sambungan jadi yang besar. So nak jadi kanji tadi, so gabungannya adalah daripada glukosa. Okey, dan kegunaannya pasti kita tahu dia memberikan kita tenaga. Okey. Dan kita ada polimer semula jadi yang contoh lain seperti protein. Okey, monomernya adalah asid amino. Baik. Okey, ini contoh untuk kelas-kelas makanan yang kita makan dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan kita tahu bahawa protein ini kegunaannya adalah untuk membina sel dan tisu badan. Okey, baik. Contohnya kalau kita luka kan, kita luka sebenarnya kita perlu perbaiki sel-sel yang luka tadi untuk jadikan untuk menghasilkan sel-sel baru dan kita perlukan zat atau nutrien untuk membaiki tisu-tisu yang rosak tadi. Okey, itu selain daripada kelas makanan. Kita ada satu lagi iaitu getah asli. Getah asli ni yang kita nak katakan hari ini sebabnya getah asli ini adalah merupakan penggunaan kita secara menyeluruh. Setiap hari sebenarnya untuk pengetahuan Sean dan pengetahuan murid-murid di rumah, okey, getah asli ini merupakan satu daripada kurniaan yang ilahi yang memberikan kita guna setiap hari. Kita perlukan dia. Okey, dan monomernya adalah daripada isoprena. Isoprena dan pasti kegunaannya yang sangat besar iaitu membuat produk-produk yang berdasarkan getah. Okey. Kalau diikutkan tu di kehidupan kita daripada pagi sampai petang sampai malam, kita ada menggunakan getah asli. Ada kot. Ya. Mungkin kita tak perasan lah kot. Okey. Dan kita ada satu lagi polimer sintetik. Polimer yang kita kata yang kita terhasil buatan manusia. Dicampur dengan bahan kimia untuk menghasilkan polimer sintetik. Tapi Sean, kita kena ingat bahawa polimer sintetik ni murid-murid di rumah juga kena ingat bahawa polimer sintetik ni asalnya datangnya daripada polimer semula jadi. Asalnya, tapi bila dicampur dengan bahan kimia jadilah polimer sintetik. Okey. Dan contoh polimer sintetik yang biasa kita dengar adalah polietina. Monomernya adalah etina. Okey. Kegunaannya adalah untuk membuat botol plastik, beg plastik, baldi yang kita nampak kita guna dalam kat rumah. Hari-hari pergi pasar raya bawa beg plastik kan. Okey. So itu sebenarnya adalah polimer sintetik yang kita panggil dia polietina. Dan kita ada polistirena. Monomernya adalah stirena. Kegunaannya membuat bekas pembungkus peralatan elektrik. Okey, kerana kebolehan dia itu untuk menyerap tekanan, okey, untuk mengelakkan kerosakan pada peralatan elektrik. Okey. Dan kita ada perspek. Perspek. Kalau saya nak tahu, meja ini memang diperbuat daripada perspek. Yang ini. Meja ini adalah daripada perspek. Ini salah satu contoh daripada perspek. Baik. Okey. Dan membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan, kenderaan kita yang kita naik tu sebenarnya adalah diperbuat daripada perspek. Yang kita nampak kan, kalau yang bukan cermin itu, selain daripada cermin, diperbuat daripada perspek. Dan kita ada polimer sintetik, getah sintetik. Sintetik iaitu neoprena. Iaitu ini adalah getah yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, pada tubuh badan kita, dalam pergerakan kita,
Oh, ada kita juga? menggunakan getah sintetik ni. Oh, iyalah. Contohnya kasut kan? Ah. Tapak kasut tu adalah daripada getah sintetik. Oh, bukan getah asli ke? Bukan. Kalau macam tu Sean, hari-hari nak tukar kasut tu. Okey, sarung tangan yang kita pakai, yang sarung tangan getah itu, dan yang paling penting iaitu tayar kereta. Tayar kereta itu adalah contoh satunya adalah getah sintetik. Okey. Baiklah cikgu. Sekarang kita dah tahu dah perbezaan ataupun apakah istilah bagi polimer, monomer, polimer sintetik dan polimer semula jadi. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang saya rasa kita boleh rehat seketika. Boleh. Kembali Silakan, semula selepas ini di Menengah Atas di Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Roslan bagi mata pelajaran sains tingkatan 4. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya Sean. Ya cikgu. Alright. So kita akan teruskan dengan apakah yang dikatakan sebagai proses pempolimeran dan penyah pempolimeran. Okey cikgu. Alright, nampak nama ni panjang kan? Ya cikgu. Okey, tak apa, kita pergi satu persatu. Baik. Untuk memudahkan murid-murid di rumah untuk mengetahui apakah kedua-dua proses ini, dengar betul-betul apakah definisi untuk kedua-dua proses ini. Okey. Okey, kita tengok yang pertama iaitu proses pempolimeran. Okey, iaitu proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Okey. Okey. Ya. Kita tahu bahawa monomer ini adalah suatu bentuk yang kecil. Ya. Saiznya kecil. Gabungan monomer tadi membentuk satu rantai yang panjang. Kita kenali dia sebagai polimer. Tak susah pun sebenarnya. Ya. Okey, sebabnya kita tahu monomer, gabungan monomer yang banyak, yang saiznya kecil, jadi satu rantai yang panjang akan menghasilkan polimer. Proses ini dikenali sebagai pempolimeran. Proses ni lah ego. Proses ni lah nak gabungkan monomer kecil tu, nak jadi satu polimer yang panjang tadi, rantai yang panjang tadi, yang lebih besar, nama dia proses pempolimeran. Okey cikgu. Senang Senang. Alright. Okey Sean. Kita pergi kepada penyah polimeran. Ya. Agak-agak Sean kan, dia mesti berlawanan antara satu sama lain. Ya. Kalau polimer nak gabung. Kalau penyah polimeran agaknya untuk pisahkan dia. So maksudnya daripada polimer tadi, murid-murid kena ingat bahawa satu polimer mempunyai satu rantai yang panjang, ia terdiri daripada monomer, dan kita nak nak potongkan satu persatu polimer tadi untuk jadi monomer balik semula keadaan asal. Itulah kita panggil dia proses penyah polimeran. Daripada panjang, okey, nak gabung kecil jadi panjang. Nak daripada panjang tadi, rantai polimer yang panjang, nak kecil-kecilkan dia, dan kita panggil dia sebagai proses penyah pemolimeran. Tapi kena ada melalui tindak balas kimia. Tindak balas kimia sama ada kita akan buat proses penyah polimeran tadi dengan memasukkan beberapa bahan kimia yang lain untuk memisahkan monomer tersebut. Okey. So kita teruskan dengan kita tengok. Ini kita tengok kepada gambar rajah dia. Okey. Kalau daripada monomer kepada polimer, okey, berdasarkan anak panah ni kita akan tengok bahawa monomer yang kecil tadi, okey,
bergabung menjadi satu polimer melalui proses pempolimeran. Okey. Jadi rantai lah yang panjang. Okey, manakala apabila daripada polimer yang rantai yang panjang tadi, okey, untuk menghasilkan balik jadi monomer molekul yang kecil, kita panggil dia penyah polimeran. Sekarang saya dah faham lagi. Nampak gambar rajah ni memang dah faham. Berdasarkan gambar rajah ni rasanya murid-murid di rumah pun boleh faham. Sangat mudah. Pasalnya kita hanya nak mengetahui bahawa bagaimana proses pempolimeran berlaku dan bagaimana proses penyah pempolimeran berlaku. Okey. So kita teruskan dengan apakah itu proses pempolimeran penambahan. Ada tambah lagi ni. Kita ingat ke mungkin ada daripada monomer kepada polimer melalui pempolimeran, tapi kita kena tahu bahawa ada satu lagi proses di mana proses pempolimeran penambahan. Dia melibatkan monomer jenis yang sama. Dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal, dikenali sebagai pempolimeran. Maksudnya di sini, kita ada monomer yang mempunyai saiz yang sama, daripada bahan kimia yang sama, bergabung, dan apabila dia bergabung, dia akan menghasilkan tindakan ganda dua. Apabila kita nak putuskan ataupun kita nak ikatan tunggal, nak tukarkan dia kepada ikatan tunggal, so kita kena jalankan satu proses, kita panggil dia pempolimeran penambahan. Dan kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh berkenaan dengan polietina, iaitu salah satu daripada contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan. Iaitu daripada polietina tadi, yang monomernya adalah etina. Right. Dan kita tengok dekat sini adalah contoh gambar rajahnya, iaitu daripada etina. Daripada etina akan hasilkan polietina. Kalau kita tengok dekat sini, Sean, pada gambar rajah ini ada satu gambar rajah yang awal tu etina tu ada dua garis yang bertindih. Ada dua garis bertindih kan? Sebelah karbon tu. Selepas berlakunya proses pempolimeran penambahan, iaitu dia akan mengasingkan ataupun membuang ikatan ganda dua tadi untuk menjadikan ikatan tunggal satu je. So itu yang kita kenali sebagai pempolimeran penambahan. So kalau kita nak kenal gambar rajah tu, murid-murid di rumah pun sama. Kalau nampak gambar rajah itu daripada ikatan ganda dua, jadi ikatan ganda satu ataupun ikatan tunggal, itu kita kenali sebagai pempolimeran penambahan. Alright. So kita ada contoh-contoh yang lain, boleh semak daripada semua buku teks ataupun sebagainya. Sebabnya kita akan tengok mungkin dia tak bagi contoh untuk etina saja, kita ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik Igus. Saya rasa saya akan cari buku teks saya. Saya akan rujuk sekarang. Kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah Sains Tingkatan 4. Baiklah cikgu, saya nampak ada macam radas kat sini. Kita nak buat apa sekarang, cikgu? Nampak banyak kan? So tahu nanti sebelum kita buat eksperimen, tak sabar nak buat eksperimen. So kita tengok dulu sebenarnya apa yang kita nak buat berdasarkan eksperimen kita. Yang pertama, kita tengok apakah itu getah asli. Sebab eksperimen kita hari ini berdasarkan getah asli. Baik. So kita tahu bahawa getah asli ataupun nama lainnya adalah latex. Murid-murid di rumah pun kena tahu bahawa getah asli ni ataupun nama lain itu latex itu
Biasanya didapati daripada batang pokok getah apabila ditoreh. Okey. Pokok getah tu ditoreh dan dia akan mengeluarkan susu getah tadi, iaitu getah asli atau kita kenali sebagai latex. Okey, baik. Susu getah asli diproses menjadi getah asli ataupun kita kenali sebagai polimer semula jadi. Ciri getah asli biasanya dia kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik dan tidak terlap udara. So itu adalah ciri-ciri utama yang kita nak buat dalam eksperimen kita hari ini. Okey, baik Igu. Okey, so kita akan buat eksperimen, iaitu nak kaji kesan asid dan alkali terhadap latex ataupun susu getah. Okey. Nanti kan ada yang tak faham latex kan. So benda yang sama sahaja. Okey. Sebelum kita mulakan, cikgu akan memperkenalkan dulu bahan-bahan yang cikgu bawa hari ini kepada Sean dan juga murid-murid di rumah. Okey, baik. Alright, yang pertama kita nak jalankan eksperimen. Kita kena adakan 3 buah bika. Bika pertama kita katakan sebagai bahan yang kita akan campurkan latex bersama dengan asid. Dengan asid. Bika yang kedua kita akan campurkan dengan alkali. Baik. Dan manakala bika yang ketiga tiada apa-apa campuran. Kita hanya campurkan latex sahaja. So ini kita ada asid etanoik. Itu adalah contoh asid yang kita akan gunakan hari ini. Baik. Dan kita ada larutan amonia. Itu adalah contoh alkali yang kita akan gunakan hari ini. Dan yang tak lain tak bukan iaitu kita ada latex solution. Latex solution ini adalah susu getah asli. Dia dalam bentuk cecair. Baik. Sebelum kita gunakan Sean, kita kena goncang dia. Kenapa itu? Sebab kita tak nak kita nak dia yang mungkin ada sedikit pembekuan tu. Bila kita goncang, ini kita panggil dia konsep initial. Inisial iaitu kita goncang dan dia akan larut sendiri. Baik. Ke dalam bekas ni lah. So kita gunakan latex solution ataupun larutan latex. Kita sediakan juga air suling. Jika perlu. Dan kita perlukan iaitu rod kaca. Untuk kita kacau dalam hari ini. Dan kita perlukan juga marker dan juga kita untuk buat untuk labelkan. Supaya kita tak keliru yang mana satu. Baik. So yang sebelum kita jalankan eksperimen, cikgu nak tanya Sean satu. Ada uji minda untuk Sean? Ada cikgu. Ada Sean. Cikgu bacakan. Alright. Apakah langkah berjaga-jaga yang perlu dilakukan sebelum menjalankan eksperimen? Cikgu, yang ni untuk eksperimen ni cikgu. Yes, betul. Saya rasa kita kena lakukan langkah berjaga-jaga. Kalau tak silap saya, yang ini cikgu. Kita kena pakai sarung tangan getah. Sebelum kita mulakan. Kita tengok betul tak apa yang Syam fikirkan dengan jawapan yang cikgu sediakan. Ya cikgu. Tepat sekali. Tahniah. Memang terbaik. Terima kasih cikgu. Nak saya pakai sekarang ke cikgu? Boleh. Kita boleh pakai sama-sama ya. Sama. Itu memakai sarung tangan getah sebelum menjalankan eksperimen. Itu sebagai satu langkah berjaga-jaga. Baik cikgu. Ada tak apa-apa langkah berjaga-jaga yang lain apabila kita menjalankan eksperimen sebegini di makmal cikgu? Di makmal. Biasanya kita gunakan asid dan alkali. So murid-murid di rumah juga jika gunakan asid dan alkali di dalam makmal perlu mendapat kebenaran daripada guru. Maksudnya guru berada bersama-sama sewaktu menjalankan eksperimen. Sebab kita ada juga asid yang mempunyai kepekatan yang tinggi yang boleh menghakis. Betul. Tu kena berhati-hatilah. So kita pakai sarung tangan tadi. So kita akan mulakan dengan eksperimen yang pertama. Baik. Iaitu kita akan masukkan susah pula nak masuknya. Sekejap ya Syam. Boleh je cikgu. Yang penting tu asalkan kita pakai dengan betul kan cikgu? Betul. Biar lambat asalkan selamat. Biar selamat So kita ada
latex ataupun cecair latex tadi kita goncang dulu. Okey, baik. Daripada awal kita buka. Okey, kita masukkan. Sebelum tu kita buka penutup dia. Okey. Oi, susah juga nak buka penutupnya. Okey, dah. Ditutup dengan rapi tu. Ditutup dengan rapat. Okey. Okey. So kita letak. Nak letak berapa ml tu? Okey, kita anggarkan lebih kurang 50 ml sahaja. 50 ml lah. Okey. Okey. Kita letak 50 ml juga sama. Okey, dan kita letak 50 ml Okey. Okey. Tapi sebelum tu kita kena labelkan dahulu Penting untuk kita labelkan supaya kita dapat mengenal pasti yang mana satu untuk alkali, yang mana satu untuk asid. Okey. Okey. So kita labelkan. Okey. Ini untuk memastikan kita tak salah letak asid ataupun alkali. Asid dan alkali lah. Dan juga berkenangan keputusan juga ke Cikgu? Apa dia? Kita untuk memastikan bahawa keputusan kita polihi tadi tepatlah. Okey. Takut kita letak yang ini tapi kita dapatkan keputusan yang okey. Okey. Tapi saya nak tanya Cikgu, susu getah ni memang tak boleh diminum kan Cikgu? Okey. Tak boleh kan Cikgu? Jika setakat ni macam itulah. Okey. Okey. Jadi yang ni merupakan salah satu langkah berjaga-jaga lah kan Cikgu? Jangan cuba-cuba minum Okey. Okey, tiada. Okey. Kita letak yang ini untuk alkali. Okey, so maknanya cikgu sekarang tengah melabel lah. Okey, saya melabel. Ini dalam makmal sepatutnya kita kena belajar untuk melabel untuk memastikan supaya yang kita lakukan eksperimen tadi betul-betul tepat dengan apa yang kita buat. Okey. Okey, so asid Okey, baik. Okey, Cikgu boleh tak pusingkan label tu menghadap kamera supaya mereka yang menonton di rumah pun nampaklah ada label dia kat sana. So ini tiada tu maksudnya kita tak masukkan apa-apa lah. Okey, maknanya itu adalah apa tu, eksperimen kawalan. Kawalan sahaja. Okey, baik. Dan kita akan masukkan asid etanoik ke dalam bika bertanda asid. Bika yang bertanda asid Kita masukkan. Dah tak berapa banyak itu? Okey, kita masukkan ini lebih kurang dalam 50 ml juga. Okey, baik. Okey. So kita tutup. Pastikan dia ditutup selepas digunakan. Okey. Okey, kita masukkan amonia. Baik. Okey. Okey, dalam 50 ml. Ya. Okey. Dan kita ambil rod kaca tadi. Okey. Okey, rod kaca tadi dan kita kacau untuk asid tadi. Okey. Mungkin cikgu kedepankan sikit Okey. supaya kita nampak. Nasib baik cikgu dah label dah supaya kita dah tahu Okey, so ini so so kita tengok apabila kita campurkan asid, so dia menghasilkan satu ketulan yang kita panggil dia sebagai latex yang menggumpal. Okey, latex menggumpal. Okey, so dia ada satu ni lah. Okey, so yang menggumpal Okey, tapi berbeza dengan alkali. Okey. So apabila kita kacau, dia sama seperti asal. Okey, maknanya dia tak menggumpal. Tidak menggumpal. Okey, baik. Alkali. Dan manakala yang untuk tiada apa-apa dimasukkan tadi, so tetap sama juga. Okey, untuk pengetahuan Sean, okey, yang untuk kita tiada letakkan apa-apa ni, okey, jika kita biarkan lama, okey, dia juga akan menggumpal. Kenapa itu? Kerana di udara kita ni ada bakteria. Di mana bakteria tadi akan menghasilkan asid. Selama-lama dia akan menghasilkan macam inilah. Kalau kita biarkan dia akan menggumpal juga. Dia akan menggumpal juga. Tapi yang dicampurkan dengan alkali tadi ataupun larutan amonia tadi, dia akan tetap sama sampai bila-bila lah. Dia tidak akan menggumpal. Okey. So kali ni kita nak tengok Sean pula yang buat. Okey, boleh cikgu. Saya cuba cikgu. Saya cuba Okey, so saya letakkan dekat sikit dengan saya cikgu. Ada di sini amonia. Okey. Ada asid ni, asid etanoik cikgu. Asid etanoik. Dan saya perlukan satu rod kaca. Saya letakkan di sini.
Alright. So kita Sean boleh tuangkan dalam 50 ml. Okey, tapi sebelum saya mulakan tuan Ego, boleh tak saya labelkan bika saya Ego? Okey, boleh. Boleh ya? Alright. So Boleh pinjam pen Ego? boleh. Mak Ego saya tak bawa hari Okey, ni. tak apa. Okey, di sini saya tulis dulu Ego. Pinjam marker pen Ego boleh? Okey. Pen tu tak berapa Oh, marker pen ni. Okey, tak apa, saya ada pen biasa. Ada pen biasa. Okey, saya tuliskan di sini satu untuk asid. Okey. Okey. So, besar sikit. Okey. Oh. Lekat. Oh, semua melekat Ego. Itu kata semua melekat. Okey, baik. Ya. Okey, saya letak di sini satu Okey, asid. Okey. Okey. Okey, satu asid. Alkali. Okey. Alkali. Okey. Okey. Cikgu. Tahu Sean suka buat label-label macam ni kan. Okey, cikgu boleh tak kalau dia label dia terkoyak sikit, tak apa. asalkan saya tahu dia mana. ada, betul. Asalkan kita nak dapat bezakan dia. Okey. Okey. Okey, Cikgu. Alright. Di sini. Okey. Yang ni ada tanda asid Cikgu. Yang ni sebab dah koyak tadi, kita nak jimat masa sikit Cikgu. Okey. Dan yang tak letak apa-apa, saya biar kosong boleh tak Cikgu? Asalkan saya tahu membezakannya. Okey, baik. Alright. So, langkah yang kedua. Langkah yang kedua, Ego, kita nak masukkan ni. Tapi yang sebelum kita buat apa-apa, kita kena goncang sikit, Ego. Ya, kena goncang. Goncang sikit, Okey, dah goncang, Okey, kita buka. Buka dan saya nak tuangkan lebih kurang 50 ml ke setiap bika. Okey. Okey, di sini. Okey, baik. Sini. Okey, cukup. Okey. Dan di sini. Satu lagi. Okey. Okey, Ego. Penting tu saya kena tutup balik kan, Ego. Okey. Dan sekarang kita mulakan dulu dengan asid. Asid. Okey. Yang ini, Ego. Okey. Di sini lebih kurang 50 ml juga. Okey. Sini. Okey. Okey, baik. Okey, tutup balik. Okey. Alkali pula. Okey. Alright, baik. Dan untuk yang ni kita biarkan kosong, Kita biar kosong. Sebab yang tu adalah eksperimen kawalan. Kawalan sahaja. So kita mulakan dengan macam mana kita nak kacau asid tadi. Okey, Sean teruskan. Saya kacau, Ego. Okey, kacau. Ego. Okey, betul Tak sampai 5 saat dah bergumpal, Ego. Betul. Saya tunjukkan kat kamera. Okey. Nampak macam tahu pula. Tapi yang ni adalah getah tergumpal. Getah menggumpal. Okey. Dah melekat dah. Getah Mungkin saya asli yang menggumpal. Getah asli yang menggumpal. Mungkin saya boleh dapatkan lagi satu rod kaca. Boleh. Takut nanti tercampur pula masuk sini. Terima kasih, Ego. Okey, sama. Okey, yang ini pula dah masuk alkali. Kita kacau. Kacau. Apa yang berlaku, Sean? Tak ada apa yang berlaku. Tak ada apa yang berlaku. Tepat sekali apa yang Sean cakap dapat tu. Memang tak ada gumpalan langsung. Tidak ada gumpalan Okey, boleh fokuskan tengok memang tiada gumpalan. Okey. Saya nampak takut nanti masih lagi dalam bentuk cecair. Asal daripada asal tadi. Okey. Dan ini pula yang masih ini, dalam nak kena kacau. Kacau pun boleh. Kacau juga, Okey. Tapi kita nak tunjukkan apabila kita tak masukkan apa-apa, bila dibiarkan lama, dia akhirnya juga akan menggumpal. Disebabkan oleh tindakan bakteria. Tepat sekali, Sean. Okey, okey. So mungkin Sean dah boleh nampak apa yang kita nak buat hari ini, eksperimen. Kita nak tahu juga apakah keputusan dan kesimpulan daripada eksperimen kita hari ini. Okey, kita tengok satu-satu, Sean. Okey, sebenarnya untuk tindakan asid dan alkali terhadap lateks tadi adalah melibatkan molekul-molekul getah yang berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Okey, terdapat cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tadi. Hal ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain. Okey, kita tengok apabila asid ditambah, apa Sean dapat tadi? Dia menggumpal. Yes. Ion hidrogen bercah positif daripada asid akan menyutrakan cas negatif pada permukaan membran protein. Okey. So, bila kejadian ini berlaku, tanpa cas negatif, molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Maka membran protein akan pecah dan rantai polimer getah akan keluar serta saling berbelit. Bila dia berbelit itu maksud dia menggumpal. Okey, baik. Dia menggumpal tu disebabkan oleh membran tu pecah. So dia tak ada
dia dah tak ada bentuk yang tetap, dan dia akan berbelit-belit lah, ataupun kita panggil dia polimer getah tadi, dia akan berpintal-pintal, dan akan menghasilkan gumpalan. Okey. Itu yang kita kata tadi sebagai getah yang menggumpal apabila tindakan oleh asid. Okey. Jika lateks tadi tanpa asid, lama kelamaan lateks itu akan turut menggumpal. Ini yang diberitahu tadi. Kerana ada tindakan bakteria di udara di mana dia akan menghasilkan asid dan menetralkan asid tadi pada menggunakan membran protein molekul getah, dan akhirnya molekul itu pecah dan dia akan menggumpal. Okey. Manakala kalau untuk alkali pula, okey, bila ditambahkan lateks, ion hidroksida daripada alkali tadi akan menetralkan ion hidrogen daripada asid. Istilah lainnya semua negatif lah. Daripada alkali pun negatif, manakala cas-cas daripada rantai polimer getah pun negatif. So dia akan menolak antara satu sama lain. Kalau yang asid tadi, daripada asid positif, molekul membrannya adalah negatif. So matching lah. So ini dia negatif-negatif, dia menolak. So dia akan kekal sebagai cecair lateks. Okey. So, kalau nak senang, kita ingat macam ni lah. Alkali ni dia akan hasilkan cas negatif. Daripada lateks itu sendiri bercas negatif. So kedua-duanya bertembung, menolak antara satu sama lain. So dia kekal. Kalau asid, dia satu positif, satu negatif. Cas satu positif, satu negatif. So dia bergabung dengan baik untuk dia menggumpal. Okey, maknanya daripada eksperimen ni apa yang saya belajar, kalau kita tambahkan asid ke dalam getah asli itu, dia akan menggumpal disebabkan ada charge positif ke negatif, dan dia akan berbelit-belit memecahkan membran protein tadi. Okey, dan dia akan berbelit-belit untuk menghasilkan gumpalan. Manakala apabila alkali ataupun kalau tak masuk apa-apa, dia tidak akan menggumpal, tapi yang tak letak apa-apa tu akan menggumpal pada masa yang panjang disebabkan oleh tindakan bakteria. Terbaik, Syah. Terima kasih, cikgu. Saya rasa kita dah boleh rehat dah, cikgu. Okey, kita akan rehat seketika. Kembali semula selepas ini di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 4. Baiklah, Cikgu Ruslan, jom kita teruskan. Okey, so kita teruskan, Syah. Alright, so kita tengok yang seterusnya adalah berkenaan dengan penvulkanan getah. Penvulkanan getah lagi. Okey. So penvulkanan getah ini adalah merupakan proses di mana pemanasan getah bersama sulfur. Okey. So ini yang kita kata tadi sebagai sebelum ni yang kita tahu bahawa getah sintetik. Okey. So maksudnya ada campuran bahan kimia di dalamnya. Contoh bahan kimia tersebut adalah sulfur. Okey. Melalui proses pemvulkanan, atom-atom sulfur akan ditambah ke dalam molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Maka hasilnya adalah getah tervulkan. Proses ni adalah pemvulkanan getah. Tapi hasilnya kita adalah getah tervulkan. Dia terbalik je sebenarnya. Proses pemvulkanan getah, hasil getah tervulkan. Proses pemvulkanan ini iaitu di mana atom sulfur membentuk rantai silang antara polimer getah. Pemvulkanan getah ini juga untuk pengetahuan murid-murid di rumah, dilakukan sebenarnya bukan untuk jadikan suka-suka tak, sebenarnya untuk menambah baik daripada getah asli. Kerana getah asli yang kita tak sedia maklum bahawa dia lembut. Dia tidak tahan haba. Cepat haus.
Okey. Dia lembut kan, cepat haus, tidak tahan haba. Kena api dia mencair. Oh. Okey. So, ada tak cara bagaimana kita nak memastikan getah asli ni lebih kuat? Ya. So, itulah yang kita katakan sebagai pembukanan getah. Okey. Kita masukkan atom sulfur kat dalam tu. Ya. So, apa yang akan berlaku? Kita akan lihat bahawa getah itu serta-merta akan menjadi kuat. Oh, okey. Dan pembukanan getah itu membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Okey. Ya. Okey. So ini yang contohnya, kalau Syam boleh tengok dan murid-murid juga boleh tengok di rumah, satu gambar rajah iaitu di mana rantai polimer getah asli. Di sini Sean, murid-murid di rumah, cikgu nak mentionkan satu perkara. Jangan tersilap faham bahawa getah tubuhkan ni datangnya daripada mana. Asalnya getah tubuhkan ini asalnya adalah daripada getah asli. Okey. Tapi ditambah baik, dicampurkan dengan sulfur untuk menjadikan dia lebih kuat. Ditukar nama sikit jadi getah tubuhkan. Macam mana, kenapa dia kuat? Sebab dia ada rangkai silan sulfur yang memegang di antara rantai polimer getah asli. Tak mudah untuk dia tergeloncor ataupun tergelincir. So maksudnya dia akan jadi lebih kuat. Okey. So kita tengok getah vulkan ni banyak digunakan contohnya untuk membuat tayar kenderaan. Okey, Sean, kita ada cikgu ada bawa hari ni satu tayar yang besar. Itu memang nampak dah dari tadi. So ini adalah contoh getah tervulkan. Okey. Agaknya kalau kita buat dengan getah asli, apa yang berlaku, Sean? Kena hari-hari kena tukar lah itu. Okey, hari-hari kena tukar ya. Kosong poket setiap hari. Okey, maksudnya hari-hari akan haus disebabkan kita bawa kereta. So disebabkan dia lembut. So dia akan akan tanggal dia punya getah dia dan kena pergi tukar, pergi dekat kedai kereta, tukar tayar dan tukarnya hari-hari. Mampu ke? Tak mampu kan? So nasib baik kita ada satu cara untuk mengatasinya dengan penghasilan getah tervulkan. Okey. So contoh lain, kita ada sarung tangan dan juga tapak kasut. Tapak kasut itu sebenarnya adalah daripada getah tervulkan. Okey. Tapi kita dah tahu contoh yang cikgu bagi. Okey, cikgu ada bawa 2 buah kotak untuk dijadikan sebagai pertanyaan cikgu kepada Sean. Okey. So cikgu nak Sean pilih dulu satu. Pilih kotak, satu. Ya. Saya pilih yang ini cikgu. Okey. Okey. Alright. So sebelum Sean teka apa yang ada dalam kotak tersebut, cikgu akan bagi clue dulu. Okey, baik cikgu. Okey. Ringan ke berat? Ringan cikgu. Ringan. Okey. So kena tahu dulu berat dengan ringan kan? Okey. So dia ni biasanya kita gunakan apabila untuk menjalankan eksperimen. Jangan jawab lagi. Sabar dulu. Ada 2 clue. Okey, menjalankan eksperimen. Okey, digunakan sebagai untuk melindungi tangan atau diri kita sewaktu menjalankan eksperimen tadi. Okey, Syam boleh teka tak sebelum Syam buka? Boleh teka dah. Boleh teka. Ini adalah sarung tangan. Sarung tangan? Getah. Okey, betul tak apa yang Syam buka? Okey, saya buka. Okey, kita buka. Okey, itu tepat dia sekali. Okey, tahniah Syam. Tahniah. Betul lah? Kita ada kat sini, ya. Okey, betul. Okey, tahniah. Okey. So kita teruskan dengan kotak yang kedua, Sean. Okey, boleh cikgu. Boleh Okey. So kita teruskan kotak yang kedua. Baik. Okey, kotak yang kedua. Cikgu, berat sikit cikgu. Berat sikit Okey. Ada apa dalam ni? Okey. So kita tengok sebelum Sean teka, cikgu akan bagi clue. Okey, baik cikgu. Okey, digunakan di dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey. Mencantikkan gambar apabila kita gunakannya. Gambar tu jadi cantik apabila. Agak-agaknya apa, Sean? Untuk cantikkan gambar. Ya. Dia guna apa ni, cat air, watercolor tu? Watercolor getah color getah color ataupun watercolor. Okey, untuk lukisan. Ya, betul. Okey. So kita tengok betul tak apa yang Sean teka tu? Alamak, cikgu kalau silap jangan denda cikgu. Okey, alamak, denda betul. So Sean boleh angkat betul. Itu sini, adalah
getah color atau watercolor yang kita gunakan biasa dalam pendidikan seni visual. Mengandungi getah terbulkan. Okey, dia contoh satu ada getah terbulkan dalam ni? Yes. Dicampurkan untuk memberikan itu adalah contoh satu daripada teknologi yang terkini. Okey, tahniah Sean. Kedua-duanya tepat sekali tekaannya tadi tahniah. Terima kasih Ego. Okey, so kita tengok getah terbulkan. Okey, dia keras dan lebih kenyal. Tahan terhadap haba, tidak terlap terhadap cecair dan udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Okey, penebat elektrik yang baik. Kita tengok dalam wire-wire semua tu kan ada getah gitu getah terbulkan. Alright. Okey. So kita pergi perbandingan perbezaan dia. Okey, persamaan jenis polimer, penebat elektrik yang baik, tidak terlap udara. Kalis air dan minyak, Sean. Itu persamaan dia. Getah vulkan dengan getah asli. Okey, perbezaannya getah vulkan kita tahu keras. Getah asli dia lembut. Lebih kenyal untuk getah vulkan dan getah aslinya adalah hanya kenyal sahaja. Okey, ada teknologi terkini berdasarkan getah yang dibuat pendidikan oleh Lembaga Getah Malaysia. Contohnya ini. Iaitu Alphard Terubas Y getah bekuan CMA di mana digunakan di jalan raya. Okey. Dan tadi baru Sean teka. Tepat sekali. Getah color tu. Getah color. Merupakan cat lukisan dihasilkan untuk kegunaan seni visual. Okey, ini satu benda yang kita mungkin tak tahu. Iaitu pad landasan diperbuat daripada getah diletakkan di atas landasan untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Memang ada banyak aplikasi untuk getah ni di vulkan ni memang kita. Banyak sangat aplikasi. Dan sebelum kita berakhir, boleh tak cikgu berikan sedikit ataupun penilaian prestasi saya bagi keseluruhan pembelajaran kita hari ini? Cikgu pakai bintang boleh? Boleh Go. Okey. Biasanya orang bagi bintang berapa? Biasanya kalau baik tu dapat 5 Go. Kalau cikgu nak bagi lebih pun boleh. Okey. So dengan ini Sean, tahniah. 5 bintang untuk Sean. Terima kasih cikgu. Dan juga terima kasih cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekiranya mereka yang ada di rumah kalau mereka nak dapatkan latihan latihan tambahan daripada mana mereka boleh dapatkannya? Dapat daripada Sumberku. Boleh layari Sumberku, boleh dapatkan latihan dan juga nota untuk membantu murid-murid di rumah. Untuk memastikan pembelajaran dapat diteruskan dengan baik. Terima kasih Cikgu Roslan atas pembelajaran kita pada hari ini dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye. Terima kasih.